Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, minggu ke-33, kita akan teruskan kelas kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan belanjawan peribadi. Okey, sebelum tu kita dengarkan dahulu tips pengguna bijak. Saya setiap bulan saya akan buat Excel sheet. Saya akan separatekan perbelanjaan dari segi pekerjaan. Kerja apa? Dari segi kerja kita ada fuel, kita ada lunch, kita ada all the items untuk kerja. And then untuk rumah. Untuk rumah kita ada kategori perbelanjaan rumah dari segi groceries ke, dari segi entertainment ke. So kita pecahkan macam tu. Then from there kita masuk ke dalam sampul pula. Separate sampul. So from there kita misuse lah duit tu. I think that's one of the way. Bagi saya guna cara yang seronok, yang lebih fun, sebab kalau kita nak track guna kertas cara konvensional memang agak kadang-kadang kita terlupa kan. Jadi saya menggamifikan caranya dengan menggunakan apps yang sedia ada, yang mana kita boleh track in semua perbelanjaan yang kita gunakan. Jadi pada hujung tahun, hujung bulan, kita tahu kita dah terlebih guna untuk entertainment, untuk utilities ke. Jadi situ kita boleh seimbangkan balik penggunaan consumption kita setiap bulan, lagi kita simpan dan kita dapat point. Bagi saya, setiap kali dapat je PTPTN, saya akan gunakan untuk beli barang-barang buku and then jimat untuk makan bila perlu untuk student lah kan. And yang paling penting, kena simpan duit untuk kita punya assignment and bagi voucher buku yang pihak kerajaan bagi. Kita perlu gunakan betul-betul hanya untuk beli buku and gunakan benda tu khas untuk pembelian alat-alat tulis atau buku je. Kalau saya ni, saya akan utamakan at least 20% saya put aside sebagai saving untuk future saving. Pasal kita at any one time kita ada masa sulit tu. That's why kita masa sulit tu yang ada 20% basi tu yang dapat kita gunakan. Yang lain kita akan bagikan untuk rumah tangga, untuk rumah, untuk kereta anak-anak, dan at least kita ada 30% extra yang kita put aside. Satu tipnya yang penting kita kena buat list lah. List kan ikut kemampuan, keperluan dan yang perlu dan bukan kemahuan. Ikut yang mana-mana yang senarai yang paling penting, itu yang kita utamakan supaya perbelanjaan kita tak tersasar lah. Pas yang penting itu dah okey, dah dapat, baru kita akan pergi yang ke bawah pula, kemahuan ke dan sebagainya. Yang penting adalah bajet. Bajet tu sekali kita susun. Jangan kita rasa kalau kita nak beli sesuatu tu, kita melebihi daripada bajet. Bila melebihi daripada bajet, ini yang menyebabkan masalah kita akan sangkut dengan kewangan. Dan harus kita meminjam pada sesiapa atau mengeluarkan duit dengan cara yang tak sebetul bijak lah. Kalau gaji kita contohnya 2-3 ribu, kita akan beri pada pembelanjaan-pembelanjaan itu mengikut kemampuan yang kita harus beli. Sebagai contoh yang saya boleh kongsikan, saya adalah pengguna price catcher. Kita boleh tahu harga yang paling mahal dan harga yang paling murah. Jadi dengan menggunakan aplikasi price catcher ini sebagai contoh, saya boleh jimat belanja lebih kurang dalam 70% dalam sebulan. Jadi saya boleh tahu dekat mana barang yang murah, dekat mana yang barang yang mahal. So premis yang mana yang sepatutnya saya pergi. So daripada situ perbelanjaan saya automatik secara total akan jimat. Setiap kali hari gaji saya akan asingkanlah untuk perbelanjaan harian, perbelanjaan bulanan seperti sewa kereta, untuk pengasuh, duit susu, duit pampers semua, supaya saya tidak berbelanja lebih daripada sepatutnya. Untuk simpanan saya asingkan 30% daripada gaji saya. Ini saya dengan isteri saya, dengan family saya menetapkan cost reduction 333. Maksudnya saya tetapkan kepada keluarga saya ke arah pengurangan 33%. Every apa saja, daripada makan, apa-apalah perbelanjaan baju dan sebagainya. So setiap apa yang saya belanjakan, saya cuba meminimalkan. Contoh kalau kita makan, selama ni makan macam ni, kita kurangkan sikit tapi tetap kita tidak akan lapar. Jadi di samping tu saya akan educate keluarga saya bagaimana saya nak achieve ke arah 33 ni. So saya tetapkan, untuk 2018 kita semua ke arah kita. Api, lepas belajar anak-anak saya buat sains. Jangan lupa tutup api. Sebelum gaji saya akan survey dulu mana yang tempat paling murah. Contoh bulan satu kan akan dapat bonus kan. Semua akan gembira kan dapat bonus ni. So kita akan minat barang-barang berjenama ni, kita akan pergi tempat outlet lah. Tempat macam tu kan lebih murah. Walaupun dia ketinggalan dalam 3 bulan 4 bulan, lebih baik daripada yang baru. Tapi sama juga. Saya gaji bukan banyak sangat pun. Bagi saya itu cukup. Okey, itu tadi adalah tips-tips untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Banyak saya rasa pandangan ataupun contoh yang kita boleh ikuti untuk kita jadikan sebagai guide kita, panduan kita untuk melaksanakan ataupun belanjawan kita yang baiklah pada masa depan. Okey, so
Okey, standard pembelajaran kita minggu 33 ini, 33 ini yang pertama sekali, kita masih lagi di bawah tajuk yang sama, iaitu wang, bank dan juga pendapatan individu, dan kita punya standard pembelajaran kita di bawah penggunaan pendapatan individu adalah pertama sekali adalah menjelaskan konsep belanjawan peribadi, yang kedua menghasilkan belanjawan peribadi yang merangkumi simpanan, perbelanjaan, derma dan juga simpanan ataupun pelaburan yang konsisten dengan matlamat kewangan masing-masing. Dan yang akhir sekali adalah menjelaskan kepentingan belanjawan peribadi. Okey, kita pergi yang pertama sekali, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan peribadi. So, belanjawan peribadi dia adalah satu anggaran perbelanjaan. Ingat, belanjawan peribadi dia adalah anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan kita. Tapi kat sini kita fokuskan anggaran pendapatan, dia bukan jumlah pendapatan tapi dia adalah anggaran pendapatan boleh guna. Ingat, okey, dia adalah anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna individu untuk tempoh tertentu. Okey, contoh kat sini 1 bulan, mungkin juga 6 bulan ataupun mungkin 1 tahun. Okey, so belanjawan peribadi dapat membantu individu untuk menentukan matlamat kewangan. Okey, itu adalah keywordnya. Itu adalah definisi bagi belanjawan peribadi. So kita boleh nampak kat sini keywordnya adalah anggaran perbelanjaan. Yang kedua adalah anggaran pendapatan boleh guna seseorang. Yang ketiga, keywordnya adalah dalam tempoh masa tertentu. Okey, so yang seterusnya kita lihat tentang matlamat. Kenapa kita perlu sediakan belanjawan peribadi ni? Apa pentingnya kita sediakan? Apa matlamat ni kita sediakan kewangan kita ni ataupun belanjawan peribadi ni? Okey, yang pertama sekali adalah untuk menggalakkan perbelanjaan kita lakukannya secara berhemah. Okey, yang kedua membantu individu untuk memahami nilai sebenar wang. Yang ketiga adalah untuk mempunyai simpanan, dan akhir sekali adalah supaya mempunyai lebihan setiap bulan. Itu adalah matlamat kenapa seseorang itu menyediakan belanjawan peribadinya sendiri. So once bila sediakan belanjawan peribadi, maka secara tidak langsung keempat matlamat ni kita dapat capai. Okey, seterusnya adalah untuk menyediakan belanjawan peribadi. Nampak macam mudah, memang mudah pun jika awak ikut kepada step ini dan juga format yang disediakan. Markah apabila tidak mengikuti format yang kita berikan, maka kat situ sebenarnya markah akan berkurangan. Okey, ada 4 langkah untuk menyediakan belanjawan peribadi. Yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti punca pendapatan dan juga potongan wajib. Ingat, yang pertama sekali awak perlu kenal pasti ada 2 benda di situ. Yang pertama sekali punca pendapatan, yang kedua adalah potongan wajib. Okey, yang kedua langkahnya adalah untuk mencatat semua perbelanjaan yang hendak dilakukan. Awak catatkan, awak senaraikan semua perbelanjaan yang hendak dilakukan. Yang ketiga, menyusun perbelanjaan tadi mengikut keutamaan. Tadi di langkah 2 tadi awak dah senaraikan, awak dah catat semua perbelanjaan awak. Kali ni kita akan susun dia ikut keutamaan, mana yang perlu wajib dibayar dahulu, maka kita akan letakkan dia sebagai yang wajib, prioriti kita, maka itulah yang awal kita akan catatkan, dan mana yang kurang wajib ataupun kurang perlu kita akan letakkan dia belah bawah ataupun mungkin kita akan hapuskan dia ataupun kurangkan dia. Dan akhir sekali adalah kita akan mengimbangkan anggaran pendapatan boleh guna dan juga perbelanjaan. Okey, kita akan mengimbangkan, maksud kita akan menolakkanlah pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan, maka baki itu ataupun nilai yang kita dapat itulah dia tabungan kita pada bulan tersebut. Okey. Okey, so jom kita pergi buat step by step. Yang pertama sekali ataupun ni penjelasannya lebih detail. Bila kita kata mengenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib, okey, langkah pertama sekali adalah awak perlu jumlahkan semua pendapatan yang awak dapat. Okay, kita ada 6 sumber pendapatan. Recall balik apakah 6 sumber tersebut. Okey, kalau ada senaraikan. Kemudian kita tolakkan pula dengan potongan wajib. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan pendapatan boleh guna. Sebab itu bila awak recall balik definisi belanjawan peribadi tadi, kita dah masukkan apa itu belanjawan peribadi. Dia adalah anggaran perbelanjaan. Okey, berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna. Sebab itulah langkah pertama kita tadi adalah untuk mengenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib. Sebab apa? Kita nak cari
pendapatan boleh guna kita. Okay. So anda kata kalau awak tak ada soalan, tak beri pun awak pendapatan. Dia tak beri juga maklumat tentang potongan wajib. Yang diberi dalam soalan adalah pendapatan boleh guna. Yes, gunakan saja nilai tersebut sebab nilai itulah sebenarnya yang kita perlukan pada langkah pertama ini. Tapi anda kata dalam soalan dia tak beri awak pendapatan boleh guna, tapi dia senaraikan pada awak jumlah dia senaraikan pada awak pendapatan daripada 6 sumber tersebut. Kemudian dia beri pula pada dalam soalan tu adalah potongan wajib, maka tugas awak di langkah pertama ini adalah untuk kenal pasti punca pendapatan, iaitu awak perlu tolakkan potongan wajib daripada jumlah pendapatan tadi, maka awak akan dapatlah pendapatan boleh guna. Selesai langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah mencatat semua perbelanjaan yang hendak dilakukan. Ini mencatat maksudnya awak menyenaraikan. Kita belum lagi tulis dia dalam belanjawan peribadi kita. Kita cuma senaraikan. Sebab itu bila kita senaraikan, kita akan tulislah, okey, pada bulan ini saya perlu bayar sewa. Okey, berapa nilai sewa saya? RM900. Okey, apa lagi perbelanjaan saya? Bil elektrik saya sebanyak RM100. Okey, bil air saya sebanyak RM60. Bil telefon saya sebanyak RM100. Okey, apa lagi? Okey, duit tadika anak saya RM500. Okey, duit persekolahan anak saya. Okey. So kita senaraikan terlebih dahulu. So senaraikan daripada sebesar hinggalah sekecil-kecil perbelanjaan yang kita lakukan. Termasuk you nak suka belanja makan kat luar ke, ataupun mungkin you suka beli surat khabar ke, okay, ataupun suka langgan internet ke, ataupun video-video dekat internet ke, maka senaraikan semua perbelanjaan yang awak belanjakan lah. Okey, itu adalah langkah kedua. Okey, dan yang langkah ketiga adalah senarai tadi awak kena susun dia. Perbelanjaan tadi tu ikut keutamaan. Mana yang memang perlu. Dia kata kat sini mengutamakan perbelanjaan yang benar-benar diperlukan dan perbelanjaan kurang penting kita tangguhkan ataupun kita boleh kurangkan. Okay, macam tadi antara saya cuba bagi contoh tadi tu, kita nampak sewa tu adalah benda yang wajib. Kita perlu sebab tu adalah keperluan kita, maka kita akan letak dia list yang teratas sekali. So apa lagi yang wajib, yang perlu ada untuk kita, sebab dia confirm benda-benda yang keperluan, makanan, pakaian, juga tempat tinggal merupakan benda yang keperluan kita. So benda tu yang kita perlu letakkan dia sebagai prioriti kita, maka senaraikan dia bahagian atas sekali. Dan benda-benda yang tak penting, seperti contohnya hiburan, awak suka tengok movie, tengok wayang, ataupun awak suka tengok apa lagi, main game yang perlu bayar. So benda tu tak penting, awak boleh reducekan dia, maka senaraikan dia belah bawah. Okay, so langkah ketiga awak adalah awak susun balik perbelanjaan yang awak dah senaraikan dekat nombor 2 tadi tu. Susun balik. Okay, dan kemudian awak kena susun tu macam mana? Ikut keutamaan. Mana yang penting didahulukan, mana yang kurang penting awak turunkan di bawah ataupun mungkin awak perlu masukkan dia. Dan akhir sekali adalah menyusun perbelanjaan menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan. Yang keempat, saya tak perasan ni. Okey, yang keempat adalah awak perlu mengimbangkan anggaran pendapatan. Ini mengimbangkan anggaran pendapatan boleh guna dan perbelanjaan. Okey, mengimbangkan. Saya terus betulkan. Mengimbangkan anggaran pendapatan boleh guna dan perbelanjaan. Okay, awak perlu imbangkan. Okay, so perlu pastikan bahawa pendapatan ataupun perbelanjaan awak, perlu pastikan bahawa perbelanjaan awak tidak berlebih daripada pendapatan boleh guna awak lah. Contohnya, kalau pendapatan boleh guna awak, iaitu pendapatan tolak dengan potongan wajib awak, nilainya untuk bulan tersebut katakanlah tinggal RM3,000. Pastikan perbelanjaan awak kalau boleh adalah kurang daripada RM3,000. Contoh, 2,000 ke 2,200 ke, agar baki tu nanti, beza tu nanti, itulah adalah merupakan tabungan awak, simpanan awak pada masa hadapan.
Okey, itu benda yang baki pendapatan yang tidak dibelanjakan, itu tabungan awak akan dapatlah. Sudah selesai dah untuk sediakan belanjawan peribadi. So ini contoh format belanjawan peribadi. Ingat belanjawan peribadi dia ada format dia. Okay, bentuk dia adalah bentuk penyata. Andai kata awak buat format dia secara matematik, awak mungkin dapat markah dekat bahagian ending tabungan dia, tetapi format markah pada format awak hilang. Okey, begitu juga dengan markah-markah mungkin dekat setiap item tu pun mungkin akan hilang sebab dia dalam bentuk matematik. Ingat belanjawan peribadi dia ada format. So you kena jawab ikut format dia. Okay, so kat sini kalau nampak mouse saya sini, okay, belanjawan peribadi, dia akan start dengan punca pendapatan. Ni lah tadi langkah pertama kita menyenaraikan punca pendapatan dan juga potongan wajib. So dah dapat sini jumlah pendapatan kita datangnya daripada gaji, sewa diterima, dividen SP dan jumlahnya sebanyak 9,600. Kemudian kita tolakkan potongan wajib kita iaitu cukai pendapatan, zakat dan juga cadangan SP yang nilainya 1780 dan bila kita tolakkan kita dapat pendapatan boleh guna kita sebanyak 7,820. Itu langkah pertama kita. Langkah kedua kita adalah kita senaraikan perbelanjaan kita dan langkah ketiga kita adalah kita menyusun mengikut keutamaan perbelanjaan kita tadi tu. So antara perbelanjaan kita tadi tu bila kita susun ikut keutamaan kita dapati kat sini, okey, untuk penulis ni atau penulis orang ini dia letakkan makanan dan minuman sebagai prioriti dia sebab makanan dan minuman adalah merupakan keperluan. Maka dia senaraikan dulu. Okay, kemudian ansuran pinjaman perumahan sebab di rumah pun juga merupakan keperluan. You nak letakkan ansuran pinjaman perumahan pun atas sekali pun boleh sebab dia masih lagi dalam kategori keperluan dan dalam masa yang sama juga kita nampak pinjaman perumahan dia punya nilai tu adalah tetap. Macam makanan dan minuman nilainya mungkin bulan ni 1,000 kita dah tahu kita punya duit tak cukup, mungkin kat situ kita boleh kurangkan makanan dan minuman kita mungkin menjadi 900. Jadi benda tu nilai tu boleh diubah pada bulan akan datang lah. Okay, jadi kat sini ansuran pinjaman kereta nilainya tetap, dia tak berubah. So benda-benda tu lah awak perlu senaraikan dia terlebih dahulu. Okay, belanja minyak petrol pun sama. Okay, perubatan mungkin tak setiap bulan kita akan belanjakan dia sebab kita bukan sakit selalu. Tapi kalau andai kata memang awak memang ada satu penyakit yang memang memang penyakit tu memang awak perlukan ubat untuk awak perlu beli ubat tersebut, maka memang perlu ada satu kos perubatan. Kalau tak, kemungkinan awak just letakkan boleh kurangkan figure 200 ni kepada nilai yang mungkin sikit ataupun mungkin boleh masukkan dia terus. Okay, next, bayaran premium insurans nyawa. Nilai pun ni nilai yang tetap juga, so boleh letakkan di atas juga. Okay, bil telefon, air elektrik. Okay, this one kadang-kadang kita boleh ubah dia, nilai dia, kita boleh kurangkan dia, kita boleh naikkan dia. Tapi selagi mana kita boleh berjimat, so kita akan cuba kurangkan dia lah. So benda-benda ni penting tapi kurang penting. Okay, antara banyak-banyak ni kita boleh bandingkan yang atas ni biasanya yang penting tapi yang belah bawah ni kurang penting. Andai kata kalau ada duit lebihan that's why kita pergi, tapi kalau tak ada duit lebihan biasa kita tak akan berbelanja ke arah itu. Contohnya ni wang saku anak, yes betul, tapi kalau in case kalau duit wang saku kita perbelanjaan kita dah terlebih daripada pendapatan kita menyebabkan kita terpaksa ambil satu tindakan yang drastik iaitu mungkin berjimat cermat. Salah satu cara berjimat cermat adalah mungkin wang saku anak kita kurangkan dengan kita membawa bekal kepada anak secara tidak langsung kos tersebut dapat dijimatkan. Okay, pelancongan. So mungkin kita tak perlu pergi melancong. Derma mungkin boleh tapi mungkin kita kurangkan. Okay, so bila awak dapat, awak senaraikan ini, so awak dapati nilai perbelanjaan awak tu 6,200. So awak dapati langkah keempat awak adalah untuk mengimbangkan dia. Mengimbangkan antara pendapatan awak, pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan awak dapati 7,820 bila tolakkan dengan 6,200. Okey, sebenarnya dia ada baki lagi sebanyak 1,620. Tapi kat sinilah kita nak cuba meletakkan kita punya simpanan pada masa hadapan. Kita nak belajar macam mana kita menjadikan simpanan kita ni sebagai ataupun pelaburan kita ni sebagai perbelanjaan kita secara bulanan. Okay, so kat situlah kita kata okay, pada setiap bulan kita akan buat simpanan sebanyak RM500 dan kita akan melabur dalam amanah saham kita sebanyak RM100. So sebab kita dah memang tahu kita memang ada lebihan, dalam masa yang sama juga kita boleh buat kita punya belanjawan kita. Okay, masukkan nilai ni.
Okay, so dah dapati bahawa kita punya simpanan ataupun pelaburan kita sebanyak 600. Bila kita tolakkan ni semua, kita dapati bahawa kita masih lagi ada baki pendapatan kita sebanyak RM1,020. So inilah tabungan kita. Okay, bagus kat sini sebab apa? Yang pertama sekali ada orang bagi tips kata jangan jadikan tabungan adalah selepas kita berbelanja. Jangan menabung ataupun jangan simpan duit selepas kita berbelanja. Tapi sebaliknya kita perlu asingkan dulu duit kita untuk tabungan. Baki itulah baru kita belanjakan. Sebab itulah dalam masa yang sama KSSM ni, maksudnya silibus yang baru ni dah memasukkan elemen simpanan pelaburan ni sebab dia nak tanamkan minat agar remaja daripada sekarang dah pandai untuk simpan, dah ada allocatekan sejumlah duit untuk kita buat simpanan dan juga pelaburan. Dan andai kata kalau ada baki lagi, ini memang satu perancangan kewangan yang baguslah untuk seseorang individu tersebut. Bukan sahaja dia dapat buat secara tetap, secara bulanan di sini, tapi dalam masa sama juga dia boleh ada juga ni. So once bila dia dapat nilai ni, baguslah, sempurnalah. Okay, next adalah kepentingan belanjawan peribadi. Ini ada 5 kepentingan belanjawan peribadi. Yang pertama sekali adalah membolehkan individu tersebut mendahulukan perkara penting. Kita dah nampak tadi kan, bila kita senaraikan perbelanjaan kita mengikut utamaan, so kita dah nampak kita sedang mendahulukan perkara yang penting ketika kita berbelanja, terutamanya bagi barang keperluan seperti makanan, sebelum membeli barang kehendak seperti televisyen. Kita utamakan mana yang perlulah sebelum kita pergi melancong. Why not kita tengok makanan kita cukup ke tak cukup. Okay. Next, membantu individu menabung. Okey, kat sini kita boleh nampak, bila kita lihat kita dah allocatekan sedikit jumlah kita untuk simpanan dan juga tabungan, dalam masa yang sama juga kita masih lagi ada baki, kat situlah kita dapat menabung lagi, meningkatkan lagi tabungan kita. Okay. Yang ketiga, membantu menyelaraskan perbelanjaan mengikut pendapatan. So bila kita buat belanjawan peribadi, kat situ sebenarnya kita dapat menyelaraskan perbelanjaan kita mengikut pendapatan. Tak semua orang bila dia sediakan belanjawan peribadi, nampak akan ada tabungan. Tak saya pergi buat. Okay, bukan saja untuk diri awak, buatkan untuk keluarga awak. You checklist balik senarai perbelanjaan dan juga pendapatan bagi mak ayah awak ataupun keluarga awak sendiri. Okay, bila awak dapati kat situ kadang-kadang perbelanjaan kita yang runcit-runcit ataupun yang tak penting sebenarnya lebih banyak lagi juga sebenarnya. So kat sinilah belanjawan peribadi, dia membantu kita untuk menyelaraskan perbelanjaan kita mengikut pendapatan. So kalau kita dah tengok sini, bila kita dah sediakan belanjawan peribadi kita pada 1 bulan yang pertama, kita dapati bahawa okey, kita punya perbelanjaan begitu tinggi dan ada benda yang kita belanjakan yang tak sepatutnya kita belanja, maka bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya kita dah start merancang. Macam mana nak merancang? You check balik senarai awak tadi tu. Andai kata kalau nampak memang tak perlu pun dalam tu, maka bulan kedua tak perlu allocatekan jumlah tersebut untuk perbelanjaan tersebut lagi dah. Ataupun mungkin awak rasa perlu, tapi mungkin awak perlu biasakan diri awak kurangkan berbelanja ke arah situ. Cari pendekatan lain. Contoh macam ni kan, awak suka baca surat khabar. Cuba cari sekarang ni secara online, digital punya surat khabar ataupun mungkin majalah. Kan? So kita dah boleh dapat maklumat-maklumat kat situ. Ataupun buku. Suka baca buku. Online pun ada buku yang percuma. So kat situ kita dapat kurangkan perbelanjaan kita lah. Okay. Tu antaranya lah. Yang keempat adalah mengelakkan hutang kerana individu belanja tidak melebihi pendapatan. Yes, betul. Bila kita dapat menyelaraskan perbelanjaan kita tadi tu mengikut pendapatan kita, secara tidak langsung dia mengelakkan kita daripada berhutang. Sebab hutang tu berlaku bila mana? Sebab kita belanja lebih daripada pendapatan. Duit tak cukup. So kita akan minta, kita akan pinjam daripada orang. Bila kita pinjam daripada orang itu, along ke angah, acik semua tu kan, dik cu semua tu awak pinjam. That's why lah nanti hujung bulan dah garu kepala untuk cari mana nak bayar. Okay.
So elakkan daripada hutang lah. Okey, yang akhir sekali adalah mengelakkan kenaikan harga barang iaitu inflasi. Kenapa? Awak memang tak nampak benda ni sebenarnya ada kaitan dengan awak. Sebab once bila awak ada pendapatan, awak akan berbelanja, awak akan consume suatu barang tersebut. So bila banyak permintaan terhadap penawaran yang sedikit, yang itu yang menggalakkan kenaikan harga berlaku. Okey, so bila masing-masing pandai berjimat cermat, so tak adalah permintaan. Kuranglah permintaan, bukanlah tak ada. Kuranglah permintaan terhadap suatu barangan sebab awak hanya beli barang yang perlu saja. Okay, jadi kat situlah kita akan nampak harga akan mudah dikawal. So inflasi mungkin dapat dikurangkan ataupun dapat dikawal. Okey, itu adalah kepentingan belanjawan peribadi. Next. Okey, ini sekadar selingan iaitu akidah melintasi kurikulum. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan sedang syaitan ini pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sebenarnya bila awak nampak akidah melintasi kurikulum, sebenarnya kita dah habis dah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi dalam masa yang sama, saya tunjukkan awak contoh soalan latihan bagi awak nampak sebenarnya bagaimana kalau soalan ni dia minta pada awak untuk laksanakan. Contoh kat sini, okey, Encik Hakim dia mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak yang masih bersekolah. Dia bekerja sebagai seorang penyelih tapak pembinaan. Setiap hari dia perlu bekerja sehingga lewat malam, tidak kira hari Sabtu ataupun hari Ahad. Dengan usaha giginya, Encik Hakim memperolehi pendapatan boleh guna bulanan sebanyak 4,800. Berikut adalah anggaran perbelanjaan bulanan keluarganya pada bulan Januari 2019. Okey, kat sini panjang di cerita sini tapi highlightkan benda yang penting. Okey, kat sini tak perlulah awak highlightkan 2 orang anak bla bla bla. Sebab kenapa? Sebab kat sini dia dah maklumkan kepada awak pendapatan boleh guna. In case kalau dia tak beritahu awak pendapatan boleh guna, maka tentang isteri dan 2 orang anak tu sangat penting bagi kita sebab kat situlah kita akan cari pelepasan cukai untuk kira kita punya cukai. Tapi biasa bila kita fokus pada belanjawan peribadi, data-data tu ataupun maklumat-maklumat tu sebenarnya tak banyak dia akan beri dalam soalan. Dia akan fokuskan pada belanjawan peribadi. So kat sini awak nampak Cik Hakim. Okey, itu yang penting, nama orang tu lah. Okey, dia ada pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna bulanannya iaitu sebanyak 1,800. 4,800. Itu keyword yang sangat penting lah. You dah tahu langkah pertama awak iaitu mencari perbelanjaan kan tadi dan juga mengenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib untuk apa? Untuk cari pendapatan boleh guna. So, you dah nampak 4,800 itu adalah langkah pertama awak. Kemudian dia bagi pada awak, dia dah senaraikan pada awak perbelanjaan dia. Okey, so dia dah bagikan awak dah perbelanjaan dah selesai dah langkah kedua. Langkah ketiga yang awak perlu laksanakan. Dan kat sini bila awak menyusun mengikut keutamaan, kat situ sebenarnya ada hidden markah. Okey, awak memang kena susun ikut keutamaan. Once bila awak tak susun ikut keutamaan, markah awak untuk format tu juga akan hilang lagi. Okey, so nampak sini bayaran insurans nyawa, bayaran petrol, makanan, hiburan, bayaran pinjaman perumahan, bayaran pinjaman kenderaan. So nilai ni semua. So tugas awak cuba kira. Kalkulator sayang. Okey, bayaran insurans nyawa dia 300, bayaran petrol dia 650. So kita dah dapat situ bila kita tambahkan 300 tambahkan dengan 650, kita tambahkan pula dengan makanan kita 1,600, kemudian kita tambahkan pula lagi dengan hiburan kita 400, kita tambahkan lagi dengan bayaran pinjaman perubahan kita 1,300 dan kita tambahkan akhir sekali adalah bayaran pinjaman kenderaan kita sebanyak 800. Kita dapati bahawa perbelanjaan kita pada bulan tersebut adalah sebanyak RM5,050. Okey, awak bayangkan, cuba bayangkan. Secara roughly kita memang tak nampak kita punya perbelanjaan sebab dia senaraikan saja, tapi once tugas awak cuba kira belanja yang telah dilakukan oleh Encik Hakim tersebut dan kita dapati bahawa perbelanjaan dia adalah sebanyak RM5,050. Okey, pendapatan boleh gunanya 4,800. Okey, next soalan. Setujukah anda penyediaan belanjaan peribadi dapat membantu Encik Hadif? So kalau bagi yes, ya,
maka berikan justifikasi. Jika kau kata tidak, berikan justifikasi. Of course lah kat sini confirm perlu. Sebab apa? Macam tadi lah kita nampak kepentingan belanjawan peribadi, kita nak mengelakkan kita daripada berhutang. Kita nak selaraskan kita punya perbelanjaan mengikut pendapatan. Jadi benda tu penting untuk Encik Hakim ni sediakan belanjawan peribadi dia agar mengelakkan dia daripada dia berhutang tu sangat penting. Sebab dah belanja lebih daripada dia punya pendapatan boleh guna dia. Maka kita sekarang ni kita perlu buat satu belanjawan peribadi, bantu Encik Hakim untuk selaraskan balik dia punya ni. Okay, so ini adalah cadangan dia, jawapan dia. Okay, kita dah pergi langkah pertama tadi kan. So nampak sini pendapatan boleh guna 4,800 you senaraikan. Jangan lupa tulis kat sini belanjawan peribadi. Mention lah belanjawan peribadi siapa nama Encik Hakim tadi pada bila. Okay. So mention lah. Okay, so kita tahu langkah pertama tadi pendapatan boleh guna 4,800. Okay, tadi perbelanjaan tadi tu mana yang penting awak senaraikan dulu. Macam ni bayaran insurans nyawa, yes dia tetap. Setiap bulan kena incurred. Bayaran petrol perlu sebab kalau ada kenderaan, tapi mungkin kat sini perlu boleh dikurangkan. So yang ini jangan letak nombor 2. Mungkin perlu diletakkan senarai yang belah bawah. Makanan, yes, makanan perlu sebab dia adalah keperluan. Mungkin boleh letakkan dia dekat bawah bayaran insurans nyawa ataupun mungkin letakkan dia dekat atas sekali, atas daripada bayaran insurans nyawa. Nilai dia 1,600, tinggi juga tu untuk 1,600 ni bagi seorang isteri, 2 orang anak dan juga Encik Hakim. Mungkin kat sini kita boleh justifikan lah, kita boleh kurangkan ataupun mungkin kita boleh kekalkan dengan nilai 1,600. Sebab kita dah tahu tadi kita punya perbelanjaan kita sebanyak 5,050 dan kita punya pendapatan boleh guna kita sebanyak 4,800. So kita berlakunya kurangan kita sebanyak 250. So that's why kita kena pastikan ada penjimatan 250 dan ke atas agar kita dapat buat tabungan. So pada nampak sini kan, makanan mungkin boleh ataupun mungkin tak perlu kacau. Bayaran petrol mungkin boleh dengan cara macam mana kita berjimat, kongsi kenderaan. Okay, so kat situ minyak petrol dapat dikurangkan. Takkanlah 650 terus jadi 100 tu tak nampak, tak logik lah. Ataupun mungkin awak boleh kata naik pengangkutan awam pun boleh juga, tapi tetap ada kos. Jangan 650 terus jadi kosong. Seolah-olah nampak dia jalan kaki ke. So angka yang tak logik lah kat situ. Okay. Kemudian hiburan. Nampak hiburan ni pun agak tinggi kat sini 400. Cuba boleh kurangkan. Nak kata tak ada langsung pun boleh. Tapi mungkin kita sebagai manusia kita juga perlukan hiburan. Kan? Mungkin awak boleh letak situ 50 ke 80 ringgit ke 100 kan. Nilai yang awak rasa reasonable. Asalkan awak dapat nilai tabungannya nanti. Dan bayaran pinjaman perumahan, yes, bayaran pinjaman perumahan dia adalah rumah keperluan kita dan nilainya adalah memang tetap setiap bulan kita belanja, maka perlu diletakkan senarai atas. Bayaran pinjaman kenderaan pun sama juga, dia perlu adalah nilai yang tetap dan memang kita perlulah sebab dia adalah pinjaman kita, so kita perlu letakkan di bahagian atas. So yang nampak mana yang penting dahulukan, mana yang kurang penting kita letakkan di bawah. So ini cadangan dia. Ya, sebab benda ni adalah bergantung kepada kita sendiri macam mana kita nak buat percaturan dia. Bahagian perbelanjaan ni bergantung kepada persoalan. Yang kedua bergantung kepada percaturan kita masing-masing. Okay, nilai awak tak mungkin sama dengan nilai saya. Okay, tapi justifikasinya mesti ada. Okay, contoh ni nampak dia dah ubah sikit. Dia dah susun, nampak bayaran pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, makanan, okay, bayaran petrol, dia maintain, bayaran insurans nyawa, ya, bukan hiburan dikurangkan dan at least dia dapat situ RM200 dia punya tabungan dia. Kan nampak sini? Kat sini dia tak masukkan yang simpanan dan juga pelaburan yang secara tetap. Tapi in case kalau awak dapat masukkan, dapat jimatkan lagi, yes, masukkan dia. Antara hiburan ni kat sini dengan tabungan ni, masukkan nilai dia. Itu lagi bagus. Okey, ni contoh cadangan jawapan lah. Okay, Encik Hakim berbelanja melebihi pendapatan. Ni hujah dia lah kenapa. Jadi dia terpaksa berhutang. Maka dia ada tabungan. Maka that's why kita perlu sediakan belanjawan peribadi bagi Encik Hakim. Ini contoh. Okay, so selesai untuk kelas kita pada hari ini. Sebarang persoalan boleh diajukan dalam grup Telegram lah seperti biasa. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi sebelum tu, ada tugasan saya berikan dalam GC. So jawab kat situ, hantar kat saya, PM saya seperti biasa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.